Okey, kali ini kita tiada tetamu kerana ini adalah episod di mana kita akan melihat semula perjalanan musim 2023 iaitu telah pun memasuki pusingan yang kelima di mana separuh perjalanan musim ini. Mesti ramai yang tertanya-tanya siapa yang sedang melalui 5 pusingan. Jom sama-sama kita saksikan rangkuman perjalanan musim 2023 dan kita mulakan dengan kategori satu pengeluar atau One Make Honda Dash 125 Challenge. Pusingan pembukaan pada awal tahun lalu di litar Sepang Utara memberikan persaingan yang adil buat semua. 5 pusingan, namun hanya ada 3 pelumba yang berjaya memperolehi kemenangan. Pelumba yang berasal dari Kedah, Muhammad Danish Hakimi Mahadi muncul sebagai pemenang pertama musim ini diekori rapat oleh Muhammad Ashraf Muhammad Azman dan Muhammad Aiman Muhammad Hafiz. Pusingan kedua di Jempol Negeri Sembilan tampak berbeza apabila Muhammad Akif Abdullah yang terlepas aksi pusingan pembukaan mempamerkan aksi yang baik hingga berjaya memenangi perlumbaan. Muhammad Danish Hakimi sekali lagi memberi laungan bahawa beliau bersedia untuk bersaing merebut kejuaraan tahun ini apabila memenangi perlumbaan pusingan ketiga di Jasin Melaka biarpun diasak hebat oleh Muhammad Akif Abdullah. Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman menjadi pelumba ketiga merekodkan kemenangan dengan kejayaan di pusingan keempat yang berlangsung di litar Sepang Selatan walaupun disaing hebat di kumpulan utama di hadapan bersama beberapa pelumba lain. Muhammad Akif Abdullah sekali lagi berjaya memenangi perlumbaan pusingan kelima di Kuala Terengganu dan menyamai rekod 2 kemenangan oleh Muhammad Danish Hakimi yang terpaksa berputih mata kerana gagal menamatkan perlumbaan. Kedudukan keseluruhan setakat 5 pusingan ini menyaksikan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman unggul mendahului dengan mengumpul 87 mata namun hanya dibezakan 4 mata di hadapan Muhammad Akif Abdullah dengan 83 mata. Pemenang pusingan pembukaan musim ini, Muhammad Danish Hakimi Mahadi berada di kedudukan ketiga dengan 80 mata. Baiklah, kita selesai melihat satu kategori, jadi kita beralih ke kategori seterusnya, Yamaha Petronas Super Series. Muhammad Farid Muhammad Faizal yang berasal dari Putrajaya menampilkan aksi yang mengagumkan untuk memahat nama beliau sebagai pesaing utama kejuaraan musim ini apabila memenangi perlumbaan pertama sebelum mengulangi semula kemenangan di pusingan kedua. Namun begitu, beliau gagal merekodkan hat-trick kemenangan apabila terpaksa akur berada di tempat kedua pada perlumbaan pusingan ketiga di belakang Muhammad Syahmi Aiman Muhammad Syafi'i di mana mereka menamatkan perlumbaan dengan dibezakan 0.293 saat sahaja. Muhammad Akid Syakirul yang berada pada kedudukan kedua pada pusingan pertama muncul semula berada di hadapan pada pusingan keempat selepas aksi hamba di pusingan kedua dan ketiga seterusnya mencatatkan kemenangan dengan aksi epik di saat akhir menafikan saingan Muhammad Syahputra dan pencabar utama Muhammad Farid Muhammad Faizal. Untuk rekod, mereka bertiga hanya dipisahkan 0.059 saat sahaja. Pusingan kelima pula menjadi serba tidak kena buat Muhammad Farid Muhammad Faizal apabila gagal menamatkan perlumbaan sekaligus kesempatan ini diambil oleh Syahzurin Q. Abshar untuk muncul pelumba keempat memenangi perlumbaan musim ini. Secara keseluruhan, Muhammad Farid Muhammad Faizal masih mendahului dengan mengutip 86 mata biarpun kecewa pada aksi pusingan kelima. Namun, bagi saingan separuh musim nanti, pastinya akan menjanjikan persaingan yang lebih sengit, lebih-lebih lagi apabila Muhammad Syahputra Nur Syahrizan yang kini menduduki tempat kedua keseluruhan masih dalam misi mencari kemenangan pertama beliau. Dalam kategori Ion Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge pula, Muhammad Syakir Abdullah bermula dengan langkah kanan apabila memenangi perlumbaan pusingan pertama namun beliau gagal untuk mengekalkan rentak cemerlang apabila prestasinya terus merudum membolehkan Adam Mukil Syahrom terus unggul memenangi perlumbaan pada pusingan yang kedua. Dia ada peluang terakhir tapi nampak Akil berjaya mempertahankan kedudukan menuju ke kesan pertama dan itu dia
Akil Danish berjaya menangi perlumbaan dengan Adam terus mengukuhkan cengkaman dalam persaingan kejuaraan dengan mengulangi kejayaan memenangi perlumbaan pada pusingan yang ketiga. Beliau seakan-akan mampu untuk membuat hat-trick kemenangan, namun dinafikan oleh Muhammad Farid Muhammad Faizal yang pertama kali membuat penampilan di kategori ini. Adam Mukris sekali lagi memberikan aksi yang mengagumkan dengan beliau sekali lagi mendominasi perlumbaan pusingan kelima sekaligus melonjakkan beliau di puncak kedudukan keseluruhan dengan mengutip 111 mata. Lihat pada kedudukan keseluruhan 111 mata untuk Adam Mukris Jarum sedangkan Akil Danish. Tadi kita telah pun menyaksikan rangkuman 3 kategori satu pengeluar ataupun one make. Jadi kali ini kita akan menyaksikan pula bagi kategori Wira KBS dan juga CP125 perjalanan separuh musim tahun 2023. Membuka tirai untuk musim baru, semangat baru lah. dan juga kita juga akan menyaksikan pelumba-pelumba baru yang akan terus bergegas saingan Petronas Malaysia Cup untuk musim 2023. Kategori Wira tahun ini menampilkan sebuah pasukan baru Yamaha Extremo 27 Racing dan bakal memberi saingan kepada juara 4 kali berturut-turut Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Mereka dilepaskan sekarang. Kita lihat dari petak utama Abdul Haziq Johan nombor 31. Militer Sepang Utara ini yang paling penting adalah ketika mereka melalui selekor 7 dan 8. Amirul Haziq Johan dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing menepati ramalan untuk memenangi perlumbaan pusingan yang pertama dan memberikan bayangan pasukannya tidak mahu memberi laluan mudah kepada pasukan lain dan rakas pasukan Ryan Cardini Muhammad Sanusi menyempurnakan dominasi 1-2 mereka. Ketiga Ryan Cardini akan meneruskan untuk sampai ke penaman tempat yang pertama. Strategi mereka menjadi dengan Amirul Haziq Johan yang sampai terlebih dahulu. Berbeza pula keadaan di pusingan kedua apabila pasukan Yamaha Extremo 27 Racing menampilkan pelumba baru Email Izdihar Izwan. Memberikan tekanan kepada Amirul Haziq Johan yang sini mendahului berbagi dengan 4 pusingan. Pelumba dia dapat semakin laju. Di belakang itulah Adib Haris. Di belakang Adib Haris adalah Faris Putra. Wah, masuk bahagian dalam Emil Izzah. Beliau terus memberi amaran awal apabila memenangi perlumbaan pusingan kedua di Jempol Negeri Sembilan sebelum beliau mengulangi semula dengan kejayaan di pusingan ketiga di Jasin Melaka. Untuk pelumba Yamaha Extremo 27 Racing yang bermula dengan terbaik dapat hot untuk berada di hadapan mendahului lain-lain pelumba dengan di belakang Adib Haris Aswad. Pasukan Bad Lab Honda KC Racing bersama duo pelumba mereka Muhammad Farish Iqmal Khairul Ilyas dan Adib Haris Azwad juga masih mengintai peluang untuk memberikan kemenangan pertama buat pasukan mereka biarpun memberikan aksi yang meyakinkan dengan podium pada pusingan pertama dan kedua. Ryan Cardini Muhammad Sanusi muncul pelumba kedua dari pasukannya untuk memberikan kemenangan pada pusingan keempat walaupun disaing hebat Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali dari pasukan Yamaha Extremo 27 Racing yang terpaksa berpuas hati berada di kedudukan kedua. Faris Putra Ryan tadi siapa akan sampai ke sebelah terlebih dahulu. Wow! Ryan Sao membocor laju dari belakang. Di Terengganu bagi pusingan kelima, 3 pelumba dari 3 pasukan berbeza bersaing hebat di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan berlangsung memberikan gambaran kepada peminat tentang jangkaan persaingan merebut kejuaraan keseluruhan musim ini. Muhammad Farish Iqmal dari pasukan Bad Lab Honda KC Racing masih buntu untuk mencari kemenangan dan kali ini beliau terpaksa menunggu lebih lama apabila dinafikan Amirul Haziq Johan untuk kemenangan kedua beliau musim ini. Farish Iqmal terpaksa berpuas hati di tempat kedua dan Ahmad Ikram Danish di tempat ketiga. Email Izdihar Izwan yang memenangi perlumbaan pusingan kedua dan ketiga tidak beraksi pada pusingan kelima ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Untuk Abdul Haziq pertahankan gegam tuliskan di belakang dan untuk menutup ruang terutama di selekor dia berjaya untuk menutup ruang. Dengan begitu baik menuju ke kawasan penamat sekarang ini. Abdul Haziq Johan sampai ke kawasan penamat tempat yang pertama. Faris Iqmal dan tempat yang kedua. Kedudukan keseluruhan selepas 5 pusingan nampak sangat menarik. Amirul Haziq Johan menerajui kutipan mata keseluruhan dengan mengumpul 94 mata.
Ahmad Ikram Danish pula kini mengumpul 73 mata dan kedua-dua jentera Yamaha itu harus tidak ambil mudah saingan daripada jentera Honda yang dipacu oleh pelumba Bad Lab Honda KC Racing Muhammad Farish Ikmal yang kini berada pada kedudukan ketiga dengan 64 mata. Jadi, boleh dikatakan persaingan kejuaraan keseluruhan Wira KBL musim 2023 ini terarah kepada 3 pasukan iaitu juara bertahan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing, pasukan baru Yamaha Extremo 27 Racing dan pasukan yang sudah lama mengintai untuk merampas kejuaraan Bad Lab Honda KC Racing. Persaingan berbaki 5 pusingan selepas ini pasti lebih menarik lagi. Jadi, apa kata kita saksikan pula bagi kategori CP125, 3 pelumba dari 3 pasukan berbeza yang berjaya muncul juara selepas kategori ini diperkenalkan menggantikan CP115 pada tahun 2020. Jadi, tanpa kita melengahkan masa, jom sama-sama kita saksikan. Musim 2023 dilepaskan sekarang permulaan yang Tahun ini, juara yang berada tahun di depan. 2020, Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor bermula dengan langkah kanan dengan berjaya memenangi perlumbaan pusingan pertama diikori rapat oleh pelumba berpengalaman Muhammad Amirul Arif Musa yang kembali bersaing bersama pasukan SCK Honda Racing. Petak 15 kepada dalam kelompok Pasukan 10 Petronas tu Sprinter adalah Yamaha bertanda 31 awal Racing yang kali yang ini terlihat bersaing hujung penuh nanti di cabaran kategori itu CP125 juga membuat kejutan apabila pelumba mereka Muhammad Syamil Amsyah memberikan podium tempat ketiga kepada pasukannya. Dan Amir akan mengejar skor ini sampai ke skor selamat Amir cuba berjalan di hadapan. Pusingan kedua pula memperlihatkan dominasi pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team apabila Muhammad Khairi Ashraf Mahmud dan Muhammad Syafiq Izari Saiful Nizam memberikan kemenangan 1-2 buat pasukan mereka. Tempat ketiga pula menjadi milik pelumba yang berkat naik Muhammad Adi Putra Soekarno dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Sampai ke Zarik dan Adi Putra Soekarno di tempat yang ketiga. Hafiz sama dia dapat untuk mencetak kemenangan permulaan yang begitu baik sekali. Tapi di suasana cukran nampak ada kelebihan sedikit Faris Hafiz. Nombor 68 dalam masuk Hafiz Arofa untuk merampas Hafiza di hadapan sekarang ini. Pasukan baharu Rexo Racing Team yang dipacu pelumba berpengalaman Ahmad Syukran Aizat berjaya menghadiahkan kemenangan buat pasukan pada pusingan ketiga selepas bersaing hebat dengan pelumba Bad Lab Honda KC Racing Muhammad Irfan Haikal Amidi dan Muhammad Khairi Ashraf Mahmud. Persaingannya sangat terbuka buat semua pelumba dan pasukan terus menjanjikan persembahan menarik di pusingan keempat di litas Sepang Selatan. Kini, giliran Muhammad Syafiq Izarik mendakap kemenangan pertama musim ini selepas berhempas menafikan saingan Muhammad Syafiq Rosli dan Muhammad Alif Muhammad Asri untuk terus memacu pasukan Jetron Yamaha YY Pang Racing menghadapi pusingan kelima di Terengganu. Dengan prestasi baik yang ditampilkan pasukan, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud dan Muhammad Syafiq Izarik sekali lagi memberikan kemenangan 1-2 buat pasukan mengulangi kejayaan pada pusingan kedua yang lalu. Hampir jatuh Alif Jainab tadi untuk minta sama juga Aizat. Alif Jainab dan ada Michael Jaha yang berada di belakangnya. Dan sekarang ini mereka mungkin perlu Khairi Ashraf Mahmud nampaknya yang berada di depan. Kejayaan ini terus mengukuhkan kedua-dua mereka di kedudukan teratas keseluruhan dengan masing-masing mengumpul 88 mata dan 73 mata. Tempat ketiga kini dihuni oleh Muhammad Syafiq Rosli yang pastinya beliau akan melipat gandakan usaha untuk mengejar dengan baki 5 pusingan lagi musim ini. Namun, tidak dilupakan naib juara tahun lalu, Muhammad Hafiz Arofa dari pasukan 1XOX TKKR Racing Team yang kini berada di tempat keempat keseluruhan biarpun masih gagal memberikan podium buat pasukan pada musim ini. Okey, baiklah. Hanya tinggal 2 saja kategori yang belum kita rangkumkan semula. Selepas ini, kita akan menyaksikan bagi kategori persendirian iaitu Petronas Sprinter Per Incap dan juga kategori Premier CP150. Jadi, kita tak nak buang masa. Jom sama-sama kita saksikan bagi rangkuman semula untuk kategori persendirian iaitu Petronas Sprinter Per Incap.
Kategori persendirian ini sentiasa menjanjikan persaingan yang hebat sehingga ke hujung musim. Musim 2023 ini pula dimulakan dengan sangat positif oleh pelumba berasal dari Johor, Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam dengan kemenangan di pusingan yang pertama. Namun, beliau seakan-akan hilang punca apabila gagal menamatkan perlumbaan di 3 pusingan perlumbaan seterusnya. Hal ini membuka ruang buat Ahmad Syamil Akmal untuk merekodkan kemenangan di pusingan kedua selepas hanya berpuas hati di tempat kedua pada pusingan yang pertama. Beliau sekali lagi memberikan aksi yang baik pada pusingan ketiga, namun beliau terpaksa akur menamatkan perlumbaan di tempat kedua di belakang Muhammad Arash Firdaus. 3 pusingan dan 3 podium juga buat Muhammad Faiz Khairul Azmi. Di pusingan keempat, insiden yang berlaku yang membabitkan pelumba kelompok di hadapan memberikan peluang buat Muhammad Haziq Rosmaza untuk mencatatkan kemenangan pertama musim ini dan merapatkan jurang pelumba yang lain di kedudukan keseluruhan. Biarpun begitu, Ahmad Syamil Akmal kembali semula berada di podium pusingan kelima di kedudukan kedua dan seterusnya memastikan beliau masih memimpin kedudukan keseluruhan selepas 5 perlumbaan musim ini. Muhammad Danish Fitri Aimizam berjaya memperolehi kemenangan pertama musim ini di pusingan kelima dan Haziq Rosmaza melengkapkan podium di Terengganu. 85 mata berjaya dikutip oleh Ahmad Syamil Akmal, 20 mata di hadapan Muhammad Arash Firdaus yang berada di kedudukan kedua dan kedudukan ketiga keseluruhan kini masih di tangan Muhammad Faiz Khairul Azmi. Baiklah, kategori yang dinanti-nantikan iaitu kategori Premier CP150. Jom sama-sama kita saksikan. Ini lain-lain tidak banyak. Cuma Akid yang pusingan pembukaan musim 2023 di Liga Sepang Utara seperti dijangka akan menampilkan persaingan yang hebat dalam kelompok yang besar di antara ramai pelumba dari pelbagai pasukan. Namun, Syarul Shazwaz Syarul Yuzi dari pasukan Honda Yuzi Extreme Team mencuri tumpuan apabila berjaya mendapatkan jarak sedikit di akhir perlumbaan untuk memenangi perlumbaan seterusnya mencetak kemenangan pertama beliau di kategori Premier ini. Persaingan merebut kedudukan kedua dan ketiga perlumbaan juga menarik di antara juara bertahan Ahmad Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing dan juara musim 2021 Azroy Hakim Anwar yang juga rakan sepasukan Syazraz. Dengan hanya dipisahkan 0.002 saat sahaja antara mereka, Afif Amran berjaya berada di podium kedua mengecewakan Azroy. Keputusan terpaksa melalui proses photo finish kerana terlalu hampir antara mereka. Kasmadini Kasmayudin dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor yang juga bekas juara CP150 kembali menemui rentak kecemerlangannya dengan memenangi perlumbaan di pusingan kedua. Malam buat Afif apabila gagal menamatkan perlumbaan dan kesempatan ini diambil rakan sepasukan beliau Muhammad Akid Aziz untuk berada di kedudukan kedua. Azroy mengekalkan kedudukan podium dengan berpuas hati di tempat ketiga. Muhammad Akid Aziz yang berhijrah menyertai pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing awal tahun ini terus memberikan aksi yang baik sekaligus memberikan kemenangan buat pasukan pada pusingan ketiga di Jasa Melaka. Rakan sepasukan Ahmad Afif Amran menebus kekecewaan dengan berjaya berada di tempat kedua sebelum Kasma melengkapkan podium di tempat ketiga. Keterbukaan dalam persaingan CP150 ini terus memberi keterujaan buat peminat lumba motosikal negara. Pusingan keempat kembali singgah di Litar Antarabangsa Sepang, kali ini di bahagian selatan Litar. Seperti kebiasaan, persaingan dalam kelompok besar menyukarkan sesiapa pun yang menonton untuk menjangkakan siapa bakal muncul sebagai pemenang. Akhirnya, rakan sepasukan Afif dan Akid, Muhammad Izzat Zaidi Salehan unggul memenangi perlumbaan walaupun disaing hebat Akid yang menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Podium tempat ketiga menjadi milik seorang lagi pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, Nazirul Izzat Muhammad Bahaudin. Kejuaraan Petronas Malaysian Cup Prix singgah di Terengganu bagi aksi pusingan kelima, Litar yang dikatakan penuh dengan drama dan aksi yang luar biasa dari semua pelumba. Bagi Azroy, beliau ingin menebus kekecewaan musim lalu yang mengakibatkan beliau terlepas genggaman kejuaraan. Ahmad Afif Amran kekal tenang mencatatkan masa terpantas untuk berada di grid utama perlumbaan, namun di belakang beliau ialah Azroy dan Kasma yang mampu mengugat kedudukan pada bila-bila masa.
Perlumbaan bermula dengan Azroy terus memintas Afif untuk memimpin perlumbaan. Afif dilihat tenang mengikuti rapat Azroy, namun ketika mereka sedang asyik bersaing, nasib malang menimpa Kasma selepas terpaksa keluar dari perlumbaan akibat masalah jentera. Ini memberi peluang dan ruang buat Azroy dan Afif untuk mendominasi perlumbaan di hadapan walaupun Akid sedang mengejar di kedudukan ketiga. Akhirnya, Azroy berjaya menamatkan perlumbaan dengan kemenangan bergaya, menafikan tekanan yang diberikan oleh Afif Amran sekaligus berjaya menebus kekecewaan beliau tahun lalu. Akid Aziz pula berpuas hati berada di tempat ketiga dan kini beliau memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengumpul 81 mata, hanya 2 mata di hadapan Azroy Hakim Anwar. Ahmad Afif Amran pula di kedudukan ketiga dengan 64 mata. 5 pusingan, 5 juara yang berbeza. Syarul Shazras, Kasma Daniel, Akid Aziz, Izzat Zaidi dan juga Azroy Hakim Anwar. Begitulah hebatnya persaingan di dalam kategori CP150. Jadi sebelum saya mengakhiri episod kali ini, kepada anda semua teruskan menonton dan juga menyokong baki aksi separuh musim ini sebelum kita melihat perebutan bagi gelaran juara keseluruhan bagi musim 2023. Pastinya aksi yang lebih menarik dan juga mendebarkan. Dan persoalan terbesar pastinya siapa bakal muncul juara bagi musim 2023. Teruskan menyokong dan menonton sehingga ke penghujung musim. Saya Nasha Ezra. Assalamualaikum dan jumpa lagi.